Salam sejahtera murid-murid. Kita teruskan dengan matematik tahun 4, tajuk tempo bersama dengan Madam T. Lihat contoh ini. Waktu rehat adalah dari pukul 9.40 AM hingga 10 AM. Untuk kenal pasti tempo, kita mesti tahu waktu mula dengan waktu tamat. Bagi soalan ni, waktu mula adalah 9.40 AM. Waktu tamat rehat 10 AM. Okey, nyatakan tempo bagi waktu rehat tersebut. Ini adalah muka jam yang menunjukkan 9.40 AM. Yang ini pula adalah jam yang menunjukkan pukul 10 AM. Waktu mula dan waktu tamat. Okey, untuk menghitung tempo, kita boleh guna muka jam. Okey, contohnya dari sini, mula-mula jarum minit berada di digit 8 kan? Jadi 8 bergerak ke digit 9. Yang ini adalah 5 minit. Lepas tu bergerak lagi 5 minit. Dari 10 bergerak ke 11, 5 minit lagi. Dari 11 bergerak ke 12, 5 minit lagi. Jadi sudah sampai pukul 10. Bila kita jumlahkan 5 minit, 5 minit, 5 minit dan 5 minit, jumlahnya adalah 20 minit. Jadi tempo rehat adalah 20 minit. Cara kedua, kita juga boleh menggunakan garis nombor. Baiklah, untuk garis nombor, kita isikan waktu mula 9.40 AM dan waktu akhir, waktu tamat pukul 10 AM. Okey, di tengah-tengahnya kita boleh buat seperti ini. 9.45 AM, 9.50 AM, 9.55 AM dan akhir sekali pukul 10. Jadi, ini adalah 5 minit, 5, 5 dan 5. Okey. Bila kita jumlahkan pun sama, kita akan dapat 20 minit. Jadi, jawapannya tempo masa bagi waktu rehat adalah 20 minit. Baiklah, lihat contoh kedua. Gambar pertama menunjukkan jam 14. Gambar kedua menunjukkan jam 16. Berapa lamakah ibu menjahit baju kurung? Okey. Masa mula jam 14, masa tamat jam 16. Kedua-dua jam ini adalah dalam sistem 24 jam. Baiklah, sekarang saya nak guna garis nombor. Seperti tadi, isikan waktu mula dan waktu tamat. Okey, kat tengah-tengah sini 14 kepada 16. Jadi di tengah-tengah ni saya boleh isikan jam 15. Okey, dari jam 14 pergi ke jam 15 adalah 1 jam. Lepas tu dari jam 15 pergi ke jam 16, 1 jam lagi. Jadi tempo masanya adalah 2 jam. Atau kita boleh guna operasi tolak, iaitu masa tamat tolak masa mula. Masa tamat tolak dengan masa mula. Jadi kita boleh guna jadual seperti ini. Jam dan minit. Yang di atas kita isikan jam masa tamat. Masa tamat jam 16. 16 sifar-sifar. Dan di bawahnya tolak dengan jam 14, masa mula. Okey. So, kita selesaikan bahagian minit dulu. Sifar-sifar.
Di bahagian jam, 16 tolak 14 kita dapat 2. Jadi jawapannya adalah 2 jam. Contoh ketiga, kelas PDPR sekolah saya bermula pada pukul 7.45 pagi hingga pukul 1.15 tengah hari. Kira tempoh kelas PDPR. Okey. Di sini ada 2 masa. Mula-mula mesti kenal pasti masa mula dengan masa tamat. Okey. Bermula pada pukul. Perkataan bermula maksudnya ini adalah masa mula. 7.45 pagi. Pagi maksudnya AM. Pagi bermaksud AM. Okey. Hingga maksudnya 1.15 tengah hari adalah masa tamat. Okey. Tengah hari kita akan guna PM. 1.15 PM. Okey. Ingat balik formula tadi. Untuk cari tempoh, kita ambil masa tamat tolak masa mula. Okey. Disebabkan di sini masa mula kita AM, masa tamat kita PM. Okey, bila AM, PM berlainan kan? Tak sama. Bila tak sama, kita kena tukar kepada sistem 24 jam dahulu. Tukar kepada sistem 24 jam sebelum kita buat penolakan. Okey, 7.45 AM. AM, bila tukar sistem 24 jam, dia akan jadi jam sifar 7.45. Bagi 1.15 pula, sebab PM jadi kita kena tambah 12 jam kan? Okey. Yang ini kita akan dapat jam 13.15. Okey. Selepas tukar sistem 24 jam, baru kita boleh isi dalam jadual seperti ini. Masa tamat di atas 13.15. Tolak masa mula 7.45. Okey, kita mula dengan bahagian minit. Boleh tak 15 tolak 45? Tak boleh kan? Tak cukup. 15 tak boleh tolak 45. Jadi kita kena pinjam 1 jam. Kita kena pinjam 1 jam. Okey. Dari 13 ni dia akan berubah jadi 12. Jadi 1 jam ni kita akan bawa ke bahagian minit. 1 jam sama dengan 60 minit. Okey, di sini 15 minit ni kita kena jumlahkan dulu. Okey? Sebab kita pinjam 60 minit, jadi kita kena jumlahkan dulu. Kita dapat 75. Okey, yang 15 ni kita kena potong, tulis 75 di atas. Selepas itu baru kita mula tolak. Okey, tolak macam biasa. 5 tolak 5 sifar. 7 tolak 4 3. Jadi dapat 30. Di bahagian jam pula 12 tolak 7 kita dapat 5. Okey, 5 ini adalah 5 jam. 30 minit. Jadi jawapannya 5 jam 30 minit. Seterusnya, tengok soalan ini. Ayah bekerja dari pukul 7.30 AM hingga pukul 5 PM. Kira tempoh ayah bekerja. Okey, saya nak guna operasi tolak. Masa tamat tolak masa mula. Okey, ini adalah masa mula. Masa mula. Okey, dengan masa tamat kita tengok AM dengan PM lain. Bila lain, kita kena tukar kepada sistem 24 jam. Okey, kita kena tukar sistem 24 jam. 7.30 AM jadi jam sifar 7.30. Manakala bagi 5 PM kena tambah 12 jam, dia akan jadi jam 17.
Selepas tukar, baru kita isi dalam jadual. Jam 17 di bahagian atas. Tolak dengan masa mula 7.30. Okey, tengok bahagian minit. Mula dengan bahagian minit. Sifar-sifar tak boleh tolak 30. Jadi kita kena pinjam dengan jam. Jam akan berkurang 1, tinggal 16. Okey. 1 jam bawa ke minit, dia dapat 60. Okey, disebabkan bawah sini sifar-sifar, jadi kita tak payah tambah macam tadi. Kita boleh terus buangkan sifar-sifar dan kita boleh lakukan operasi tolak. 60 tolak 30 dapat 30. Okey, bahagian jam 16 tolak 7, 9. Jadi yang ini adalah 9 jam 30 minit. Maksudnya tempoh ayah bekerja adalah 9 jam 30 minit. Okey, tengok jadual ini. Tempoh aktiviti apakah yang paling lama? Buktikan. Bila jumpa soalan macam ni, okey, di sini kita tengok ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 aktiviti di sini. Jadi kita kena kira tempoh setiap satu aktiviti. Lepas tu kita buat perbandingan. Okey, saya mulakan dengan perbarisan unit beruniform. Okey, waktu tamat tolak waktu mula 8.45 tolak 8.15. Okey, mula dari bahagian minit. 45 tolak 15 cukup, tak payah pinjam. Jadi tolak terus, dapat 30. 8 tolak 8, habis. Jadi tempoh masa untuk perbarisan 30 minit. Saya tulis di sebelah sini. 30 minit. Sekarang saya nak cari ucapan guru besar. Tamat tolak mula. Okey, 9 tolak 8.45. Alright, sekarang tengok bahagian minit. Sifar-sifar tak boleh tolak 45. Jadi kena pinjam dengan jam. Jam tinggal 8 jam. Bila pinjam, dia dapat 60 minit. Okey, 60 tolak 45. Okey, di sini kita kena buat macam biasa. Sifar tak boleh tolak 5, jadi kita pinjam macam biasa. Yang ini akan jadi 5. Ini dapat 10. Jadi 10 tolak 5, 5. 5 tolak 4, 1. Kita dapat 15. Okey, di bahagian jam pula 8 tolak 8, sifar. Okey, seterusnya kita pun tuliskan jawapan pada jadual. Berapa minit? 15 minit ucapan guru besar. Seterusnya kita tengok senam robek. 9.30 hingga 9. Okey, tolaklah. 9.30 tolak pukul 9. Jadi tak payah pinjam. Bahagian minit ni cukup. 30. 9 tolak 9, sifar. Jadi 30 minit. Kadang-kadang kita tak payah buat penolakan. Kita boleh congak. Contohnya 9 hingga 9.30 boleh terus tahu 30 minit. Boleh tulis terus di hujung sini. Okey? Seterusnya, pertandingan lagu patriotik dan mewarna. Okey, masa tamat tolak masa mula 11.30 tolak 9.30. Mula dengan bahagian minit, 30 tolak 30, sifar. Jam, 11 tolak 9, 2 jam. Okey, yang 2 ini adalah jam. Minit-minit dia, dekat minit dia sifar. Jadi 2 jam. Dan akhir sekali penyampaian hadiah. 11.30 hingga 12.30. Okey, soalan ni kita boleh congak kan? 11.30 hingga 12.30 bermaksud 1 jam. Jadi tak payah nak buat penolakan. Kita boleh congak, kita tahu 1 jam. Akhir sekali kita kena banding.
Bandingkan tempoh masa di sini, yang mana satu paling lama. Okey, minit ni sekejap je. Kita tengok jam. Jam ni yang lama. Antara 1 jam dengan 2 jam, yang mana satu lama? Mestilah 2 jam kan? Okey, jadi aktiviti apa yang paling lama? Inilah pertandingan lagu patriotik dan mewarna mempunyai tempoh yang paling lama. Okey, dia suruh kita buktikan pengiraan ini yang di bawah ini dengan tempoh masa setiap satu aktiviti. Ini adalah yang bukti. Ini adalah yang kita buktikan. Okey? Sekian, terima kasih.